Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar yang saya sayangi. Kita jumpa lagi pada hari ini dan kita masih lagi membincangkan tajuk bab 3 biologi tingkatan 5 iaitu koordinasi dan gerak balas. Tapi untuk hari ini cikgu akan membincangkan tentang neuron dan juga penghantaran impuls merentasi sinaps. Jadi pelajar, marilah kita sama-sama ikuti pelajaran seterusnya. Wow, tengok Sinchan tu. Wow, apa tu neuron? Tahukah pelajar apa tu neuron? Neuron ialah unit asas bagi sel saraf. Penghantaran maklumat di sepanjang neuron adalah dalam bentuk isyarat elektrik tau. Yang dinamakan sebagai impuls saraf. Ingat tu, jangan salah perkataan. Impuls saraf. Kita tengok bagaimanakah rupa neuron yang terdapat dalam badan kita. Inilah salah satu daripada bentuk neuron yang terdapat dalam badan kita dan pastikan anda tahu melukis, tahu melabel bahagian-bahagian tertentunya dan tahu fungsinya. Jadi pertama, kita lihat bahagian neuron yang pertama yang cikgu akan bincangkan di sini. Yang pertama ialah bahagian ini kita namakan dia sebagai dendrit. Apakah fungsi dendrit? Dendrit menerima impuls saraf. Dendrit menerima impuls saraf. Seterusnya, dendrit ini akan bercantum dengan cabang-cabang ini yang lebih besar daripada dendrit. Yang ini kita namakan dia sebagai dendron. Dendron. Bermakna bermakna dendron akan bercabang kepada cabang-cabang yang lebih kecil ataupun lebih halus yang kita namakan dia sebagai dendrit. Agaknya, apakah fungsi dendron? Dendron berfungsi membawa impuls saraf ke dalam badan sel. Jadi impuls saraf daripada dendrit tadi akan dibawa oleh dendron ke dalam badan sel. Ini adalah badan sel pelajar badan sel. Seterusnya kita tengok bahagian seterusnya ini adalah nukleus. Nukleus kita telah bincangkan dalam tajuk-tajuk sebelum ini dan cikgu tidak akan bincangkan fungsi nukleus. Saya rasa semua pelajar telah faham fungsi nukleus. Kemudian kita tengok pula bahagian yang seterusnya ialah akson. Apakah fungsi akson? Akson membawa impuls saraf keluar dari badan sel. Jadi impuls saraf dibawa keluar daripada badan sel menerusi akson. Dan kita lihat kat sini ada celah di antara akson ini yang kita namakan dia sebagai nodus ranvier. Agaknya apakah fungsi nodus ranvier? Nodus ranvier mempercepatkan lagi pengaliran impuls saraf. Kenapa? Kerana impuls saraf boleh melompat daripada satu nodus ranvier ke satu nodus ranvier. Jadi impuls tadi boleh dihantar dengan lebih cepat. Seterusnya, kita lihat kat sini, ini adalah salut, iaitu kita namakan dia sebagai salut myelin. Salut myelin ini berfungsi untuk melindungi impuls saraf. Jadi impuls saraf tadi akan dilindungi oleh salut myelin dan juga salut myelin ini bertindak sebagai penebat kepada impuls saraf. Membekalkan nutrien dan juga melindungi impuls saraf. Membekalkan nutrien kepada saraf ataupun pada impuls saraf dan juga untuk melindungi impuls saraf. Dan kita lihat hujung di bahagian hujung neuron ini yang ini kita namakan dia sebagai terminal akson dan hujung sekali terminal akson ni ada satu bonggol satu bonggol yang kita namakan dia sebagai bonggol sinaps. Kita namakan dia sebagai bonggol sinaps. Terminal akson dan juga bonggol sinaps kita akan bincangkan dalam tajuk yang seterusnya. Seterusnya marilah kita lihat jenis-jenis neuron. Terdapat 3 jenis neuron. Neuron pertama ialah neuron aferen. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini, neuron aferen terletak di dalam akar apa pelajar? Kita letak di dalam akar dorsal. Dan satu lagi kita lihat di sini, ini adalah neuron eferen. Neuron eferen terletak di dalam akar ventral. Dan seterusnya, kita ada interneuron. Interneuron boleh didapati di dalam sistem saraf pusat.
Okey pelajar, seperti mana yang kita ketahui, neuron aferen membawa impuls daripada reseptor ke mana? Ke interneuron. Manakala neuron eferen menerima impuls daripada interneuron. Ke mana? Impuls akan dibawa ke efektor. Manakala interneuron pula menerima impuls daripada neuron aferen dan seterusnya impuls akan dihantar ke neuron eferen. Daripada neuron aferen, seterusnya impuls dihantar ke neuron eferen. Jadi pelajar, kita lihat yang seterusnya. Bagaimanakah penghantaran maklumat ini boleh berlaku? Tengok gambar di situ. Ada seorang bayi kat depan ni kan. Kesiannya lihat bayi ni. Mukanya masam je. Apa yang dilihat tu hingga mukanya masam begitu? Dia nampak ayam rupanya. Rupanya bayi ni dah nampak ayam. Dan agaknya apa yang difikirkannya tu? Sedapnya nak. Oh, dia nak makan ayam. Jadi kita lihat di sini pelajar. Mata. Di dalam mata bayi ini terdapat reseptor. Jadi reseptor di dalam mata ini kita telah mengesan rangsangan. Jadi reseptor tadi dapat mengesan rangsangan. Bila reseptor tadi telah mengesan rangsangan, jadi impuls akan dicetuskan. Impuls saraf akan dicetuskan. Dan impuls tadi akan dihantar ataupun dipindahkan daripada reseptor melalui neuron aferen. Melalui neuron aferen. Dan impuls tadi akan dipindahkan daripada neuron aferen ke interneuron. Dan interneuron ini kita boleh dapati di otak ataupun di sistem saraf pusat. Dan seterusnya impuls akan dipindahkan daripada interneuron ke neuron eferen. Dan seterusnya impuls dihantar ataupun dipindahkan melalui neuron eferen ke efektor. Jadi efektor yang terlibat di sini ialah otot. Jadi kita sama-sama lihat ringkasannya. Cikgu dah buat di sini. Reseptor di dalam mata mengesan rangsangan dan mencetuskan impuls saraf. Seterusnya neuron aferen menghantar impuls saraf ke interneuron di otak. Interneuron menghantar impuls saraf dari neuron aferen ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron eferen. Sistem saraf pusat akan mengintegrasi dan menginterpretasi impuls saraf lalu membuat keputusan. Dan keputusannya apa? Keputusannya ialah mengambil ayam itu. Dan seterusnya neuron eferen akan menghantar impuls saraf ke efektor. So ini efektornya. Efektor sekarang ialah otot biceps dan otot triceps. So otot biceps akan mengecut dan otot triceps mengendur. Lalu tangan dibengkokkan dan ayam pun akan diangkat masuk ke dalam mulut. Maka bayi tersebut berjayalah makan ayam. Lepas tu dia senyum lebar tau. Saya harap pelajar boleh faham. Dan seterusnya kita lihat. Satu lagi tajuk penting. Yang ini adalah ringkasan tadi. Saya tidak akan ulangi. Tajuk penting yang anda perlu faham ialah sinaps dan penghantaran impuls. Apa agaknya sinaps? Sinaps merupakan ruang sempit di antara terminal akson, neuron penghantar dengan dendrit, neuron penerima. Terminal akson neuron penghantar berakhir dengan bonggol sinaps. Terdapat banyak mitokondria dan vesikel sinaps di bonggol sinaps. Kita tengok gambar rajah ini. Ini adalah neuron yang pertama. Katakanlah ini neuron pertama. Ini adalah neuron aferen pelajar. Neuron aferen jadi neuron aferen ni akan menghantar impuls. Impuls akan dihantar melalui neuron aferen ke interneuron. Kita tengok kat sini hujung neuron ni. Neuron aferen ni terdapat terminal akson. Dan hujung terminal akson ni terdapat satu bonggol. Bonggol-bonggol ataupun bahagian hujung yang membengkak. Yang ini kita namakan dia sebagai bonggol sinaps. Bonggol sinaps.
okey, maka dendrit bagi interneuron ini kita namakan dia sebagai dendrit. Okey, dendrit neuron penerima. Okey, jadi ini adalah dendrit neuron penerima. Okey, cuba kita lihat antara dua, dendrit neuron penerima dan juga akson ini terdapat satu celahan kecil di sini. Celahan kecil ini kita namakannya sebagai sinaps. Okey, kita namakannya sebagai sinaps. Jadi impuls tadi perlu dipindahkan ataupun perlu dihantar ke neuron satu lagi, tetapi perlu melalui celahan kecil ini yang kita namakan sinaps. Okey, jadi kita lihat bagaimanakah impuls tadi boleh dihantar merentasi sinaps. Okey pelajar, di sini cikgu tunjukkan gambar rajah. Ini menunjukkan gambar rajah sinaps yang telah dibesarkan. Kita tengok satu persatu. Okey, jadi ini adalah neuron penghantar. Bermakna ini adalah neuron penerima. Kemudian tadi telah disebut bahawa ini adalah bonggol sinaps. Hujung akson ni ada satu bonggol sinaps, satu pun kawasan yang membengkak, ini bonggol sinaps. Di mana di bonggol sinaps ini terdapat banyak mitokondria. Bila disebut mitokondria, pelajar, mitokondria fungsinya ialah untuk menjana tenaga. Bila banyak mitokondria bermakna banyak tenaga dihasilkan di sini. Untuk apa? Untuk membantu penghantaran impuls saraf merentasi sinaps. Untuk membantu penghantaran impuls saraf merentasi sinaps. Kemudian kita tengok juga di hujung ataupun di bonggol-bonggol sinaps ini terdapat banyak vesikel. So vesikel ini kita namakannya sebagai vesikel sinaps. Dan kita lihat dalam vesikel sinaps ini ada banyak. Ini yang berwarna merah ini adalah bahan-bahan kimia. Bahan kimia itu kita namakan sebagai neurotransmitter. Jadi sekarang ni ini adalah bonggol sinaps. Kemudian celah ini antara dua dendrit, antara dendrit dan juga akson ini, ini kita namakannya sebagai sinaps. Seterusnya pelajar, yang warna merah tadi cikgu dah sebut, ini adalah neurotransmitter, sejenis bahan kimia yang terkandung di dalam vesikel sinaps. Dan di hujung, hujung dendrit neuron penerima ini, terdapatnya reseptor-reseptor. Ini adalah dendrit neuron penerima. Jadi kita tengok bagaimanakah penghantaran impuls boleh berlaku merentasi sinaps. Sebelum itu pelajar, marilah kita sama-sama lihat sedikit sedutan video. Cikgu akan tunjukkan. Marilah sama-sama kita lihat dulu sedutan video ini. Cikgu harap dengan sedutan video tadi, pelajar dapat faham dengan jelas dan cikgu akan jelaskan dengan lebih jelas lagi. Lihat di sini, tadi kita dah lihat dalam video. Sekarang ini, sebelum itu saya terangkan dululah jenis-jenis neurotransmitter. Jenis neurotransmitter ini ada antaranya acetylcholine, noradrenalina, dopamina dan serotonin. Ini adalah jenis-jenis neurotransmitter. Kita tengok macam mana impuls tadi dihantar. Sekarang ini impuls tadi telah tiba ataupun telah sampai ke bonggol sinaps. Jadi impuls yang telah sampai, impuls saraf yang telah sampai ke bonggol sinaps tadi, dia akan merangsang merangsang apa ni? Merangsang vesikel sinaps. Bila vesikel sinaps dirangsang, maka vesikel sinaps akan membebaskan neurotransmitter.
Nampak tak? Okay, neurotransmitter dibebaskan dan neurotransmitter tadi akan meresap. Meresap ke dalam sinaps dan menyeberangi sinaps ke dendrik neuron penerima. Ke dendrik neuron penerima. Peresapan neurotransmitter ini dibantu dengan kehadiran tenaga yang telah dijana oleh mitokondria. Jadi bila tiba di reseptor, nampak tak sini? Reseptor ataupun di dendrik neuron penerima, impuls tadi adalah dalam bentuk kimia dalam bentuk kimia impuls yang menyeberangi sinaps ini adalah dalam bentuk impuls kimia. Bila tiba dia dendrik neuron penerima atau tiba di reseptor ini, maka neuron dalam bentuk impuls kimia tadi akan ditukar semula ke dalam bentuk impuls elektrik dan seterusnya impuls tadi akan dihantar dan dipindahkan ke neuron yang seterusnya. Pelajar boleh faham? Kita lihat ringkasan ni. Impuls sampai ke bonggol sinaps. Dan seterusnya apa berlaku padanya? Peristiwa seterusnya kita tengok vesicle sinaps dirangsang. Di mana neurotransmitter dibebaskan ke dalam sinaps. Seterusnya apa yang berlaku? Neurotransmitter meresap merentasi sinaps ke dendrik neuron penerima. Dan akhirnya dendrik dirangsang untuk mencetuskan impuls saraf. Dan impuls saraf tadi ditukarkan daripada bentuk impuls kimia, impuls saraf dalam bentuk kimia, ditukarkan balik ke bentuk elektrik. Pelajar, untuk pelajaran hari ini, saya berhenti sampai sini saja dulu. Diharap pelajar dapat terus mengulang kaji. Jangan lupa untuk sentiasa mengulang kaji. Dan jangan lupa juga memperbanyakkan latihan. Saya tahu anda akan berjaya dengan cemerlang jika anda berusaha dengan lebih gigih lagi. Saya sudahi kelas saya hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.